Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah yang himpunkan kita menyempurnakan perintah daripada perintah Allah, selesai daripada salat fardu maghrib berjamaah. Allah hadiahkan pula kelapangan masa untuk kita, yang mana Allah firman: wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk setiap manusia. Hari ni habis, esok akan datang. Semalam dah habis, hari ni kita sedang lalu. Sampai satu saat dan ketika akan ada titik pengakhiran dan kita semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita duduk lagi malam ni untuk sama-sama kita telusuri kehidupan mereka yang telah menjadi asbab kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya hari itu program dengan sahabat di Izwan Automobil, dan kami jemput Ustaz Fazli yang kuat berdakwah di negeri Sabah, yang telah mengislamkan ribuan orang. Saya cemburu, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala gunakan seluruh kehidupan mereka untuk agama. Mereka tak sibuk fikir pasal dunia, tapi Allah golekkan dunia betul-betul di depan mereka, sehingga kan matlamat akhirat yang mereka letakkan untuk redakan Allah Subhanahu wa taala sikit pun tak menjejaskan kehidupan dunia mereka. Ramai orang yang hidup mengejar dunia yang takut kata, kalau aku lebih akhirat nanti tak balance pula rasa ni. Tapi hakikat dia memang tak balance pun. Bila dikejar dunia, akhirat akan meninggalkan kita. Nabi tegaskan dalam hadis yang mula-mula saya baca tadi: man kanatid dunya hammuhu. Orang siapa yang dunia itulah yang paling dia risaukan, farraqallahu alaihi amruhu. Allah akan pecah-pecahkan urusan dunia dia, serabut dunia dia, pening pala perjalanan kehidupan dia. Wa faqrahu baina ainain. Allah akan letakkan kefakiran antara dua mata dia, sehingga kan dia rasa kalau ditinggalkan sikit masa untuk dunia ni, rugi dia, kurang bisnes dia, kurang untung dia. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, kami bagi juga dunia kepada orang yang sibuk dengan dunia ni, tapi cukup dengan sekadar yang kami tetapkan untuk dia, tak ada lagi tambahan. Dan Nabi bukan
manusia yang Allah utuskan hanya untuk bagi amaran, tetapi Nabi ialah motivator akhirat. Nabi sama wa man kanatil akhirati niyyatuhu. Siapa saja yang akhirat itulah perkara yang paling dia niatkan, jama'allahu lahu amruhu. Allah akan himpunkan, Allah akan susun seluruh kehidupan dunia dia. Yang orang fikir, orang nampak, orang tengok, serabut ni macam mana kau nak settle ni. Tapi tenang di hati dia, dia kata Allah kan ada, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah tempat aku, serahkan segala urusan aku. Sikit pun tak ada tekanan dalam kehidupan dunia dia. Kerana Allah susun dunia dia cantik. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah masukkan kekayaan dalam hati dia. Wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Dan Allah datangkan kepada dia dunia sehingga dunia sujud di bawah tapak kaki dia. Tak larat nak tepih. Rizqun karim, rezeki yang mulia Allah datangkan. Sebab tu kita baca kisah para sahabat. Kerana mereka ialah orang yang Allah golekkan dunia kepada mereka, sehingga kan mahkota yang Kisra pakai atas kepala mereka letak bawah tapak kaki. Benda yang diagungkan oleh orang dunia di bawah tapak kaki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi dengan kitab Perjalanan Hidayah Umat pada kisah yang ke-58, muka surat 132 bagi yang ada kitab. Satu orang lagi sahabat Nabi yang Islam dia tak lama. Kita Islam dah ada yang 60 tahun, 70 tahun. Pada saya tahun ni antara tahun yang paling sebab. Bila cek jadual, cek tarikh, kalender, kita tiap-tiap tahun duk cari bila maulid Rasul, bila maulid Rasul. Tahun ni bila maulid Rasul? 12 Rabiul Awal, semula letak 12 Rabiul Awal. Tapi 12 Rabiul Awal berapa hari bulan? Masih berdebar-debar tiap-tiap tahun. Tapi tahun ni saya rasa tahun yang paling sebab dan menggembirakan hati saya. Kerana tahun ni 12 Rabiul Awal jatuh pada 29 Oktober, betul-betul tarikh lahir saya. Benda yang paling seronok bertepatan tarikh lahir kekasih kita dengan tarikh lahir kita, insya-Allah. Walaupun mungkin untuk tak ada apa pun, tapi untuk saya ni suatu benda yang sangat besar. Saya seronok bila saya cari tarikh lahir dalam Hijri. Duk cari. Tarikh lahir aku bila? Tarikh lahir aku bila? Tengok dalam Hijri, Rabiul Awal juga alhamdulillah. 7 Rabiul Allah. Aku sikit lagi nak sama dengan tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal bersama dengan Rasul, saya seronok sebab dalam masa yang sama tarikh lahir saya pun dalam Rabiul Awal. Saya seronok sangat. Kerana ada benda yang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita. Tuan-tuan, begitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bila Sayyidina Salman Al-Farisi gali bagi cadangan, gali parit khandak. Nabi terima cadangan tu. Sehingga akhirnya dilaksanakan penggalian parit. Selesai penggalian parit, para sahabat gembira sangat. Sehingga orang Ansar kata, Salman min ahlina. Salman daripada kalangan kami. Orang Muhajirin kata, wallahi Salman min ahlina. Salman daripada kalangan kami. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Salman min ahlil baiti. Salman ahli keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi benda yang lebih gembira bila Nabi iktiraf kita. Kita cuma nak iktirafan Nabi dan ibtigha mardatillah, keridaan Allah tu yang kita nak. Kisah yang ke-58 menceritakan satu orang lagi sahabat yang mana Islam dia pun lebih kurang dalam 3 tahun saja. Nama penuh beliau ialah Sayyidina Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Awfi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Jubair ialah satu orang sahabat Ansar, yang mana dia ni riwayat kisah dia tak banyak dalam sirah. Tapi alhamdulillah kita baca kitab ni, kita jumpa kisah ni. Beliau ialah salah seorang daripada sahabat yang gugur di medan Uhud. Peperangan yang pernah diikutinya adalah peperangan Badar dan perang Uhud. Sayyidina Abdullah bin Jubair bertugas
sebagai ketua pasukan pemanah ketika peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud inilah ia gugur sebagai syahid. Jumlah tentera Islam dalam peperangan Uhud 700 orang. Tentera kafir yang datang serang lebih kurang 3,000 orang. Peperangan orang Islam dan kufar pada zaman dulu, tak pernah orang Islam lebih pada orang kafir, tak pernah. Satu peperangan saja orang Islam dengan orang kafir hampir sama banyak. Peperangan Hunain, 10,000 orang Islam pada tahun ke-8 Hijrah menakluki kota Mekah, mengislamkan 2,000 orang cash. 2,000 orang yang baru masuk Islam ni pula bergerak bersama Nabi dan para sahabat, bertempur, bergerak ke mana? Bergerak ke Hunain. Kerana ketika tu dalam perjalanan Bani Thaqif, tuan-tuan ingat lagi tak Bani Thaqif? Masa Nabi SAW sebelum Isra' wal Mi'raj, apa dia buat kat Nabi? Bani Thaqif ialah kabilah yang tinggal di kota Taif. Mereka baling batu kat Nabi SAW, sehingga berdarah seluruh badan Nabi kerana batu yang dilemparkan oleh mereka. Anak-anak kecil mereka pun lempar batu. Tuan-tuan kalau pergi Taif, tuan-tuan perasan masa nak balik, belah kanan tuan-tuan ada satu masjid, nama dia Masjid Kuk. Ingat lagi tak? Tak ingat? Ni dah buka, ni boleh try nak pergi lagi ni, umrah ni. Masjid Kuk ni tuan-tuan, masjid siku. Kenapa pula dipanggil masjid siku? Sebab Nabi berhenti rehat sekejap kat situ. Lantas Nabi sandarkan siku Nabi atas satu batu. Ketika Nabi letak, tuan-tuan, kita kalau letak siku atas batu, batu melekuk ke siku sakit? Bolehlah letak dalam 2-3 minit lah, tekan macam tu. Lepas 5 minit lah, mula angkat tangan, tengok tu dia merah siku. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, seluruh makhluk berkeinginan untuk khidmat pada Nabi. Bila Nabi letak saja siku Nabi dekat atas batu tu, sebab tu dibina oleh Sayyid Al-Khalifah Umar Abdul Aziz tempat tu, kerana jadikan dia masjid tu, takut lepas pada tu orang datang, orang main sembahyang ikut dan. Jadi supaya orang salat di masjid, si Khalifah Umar Abdul Aziz bina masjid. Diletakkan siku di atas batu tadi, tuan-tuan. Batu tadi khidmat Nabi, melekuk batu tadi. Macam kita letak tangan atas span. Span tu pun lekuk ikut tangan kita, macam tu lah batu tu. Kalau tuan-tuan pergi dekat Silak, Jabal Silak, belakang dia ada Jabal Sawab. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, yang tak boleh masuk tempat tu, ada pagar, ada gambar orang pegang senapang, no entry. Tapi Alhamdulillah Pakistan buy dah, ramai orang Pakistan kat situ, jadi dia dah ambil pelayar, dah potong, jadi ada lubang kita boleh masuk. Dekat atas Jabal Sawab tu ada satu gua, nama gua tu Gua Sajdah, Ghar Sajdah. Dekat situ ialah tempat rehat masa Nabi gali parit khandak. Nabi baring, Nabi sandar dekat batu dekat dalam ghar tu. Tuan-tuan apa jadi dekat batu tu? Batu tu macam kita turun seat cushion kita dekat dalam kereta lah, sandar ke belakang. Batu tu turun ni, sampai lah batu tu turun. Hari tu jejak sirah Nabawiyah sikit lah. Saya pergi hari tu, tempat pun saya tak apa nak ingat. Hari tu pergi sekali dengan Ustaz Zul Ramli, lepas tu lupa. Naik Grab, pusing tak jumpa. Lah kali turun jalan kaki, cari jumpa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di Masjid Kuk atas sikit, tuan-tuan akan perasan ada satu batu besar. Batu tu dia punya gaya, dia nak jatuh tak mau jatuh, nak jatuh tak mau jatuh batu. Kerana masa Nabi lalu kat situ, pemuda-pemuda Taif berdiri dekat atas sana nak golek batu tu supaya tindih atas Nabi SAW. Tapi ketika tu para malaikat datang, tahan batu sampai lah batu tu duduk tergantung kat situ. Tuan-tuan, golongan Thaqif, mereka betul-betul nak memperang Nabi SAW. Sehingga pada tahun ke-8 Hijrah, hampir keseluruhan kabilah Arab di Mekah dah masuk Islam, tapi mereka masih nak serang Nabi. Lebih 12,000 tentera dipersiapkan daripada gabungan kabilah-kabilah di Taif. Nabi dapat berita dan Nabi siapkan tentera 10,000 yang datang pada Madinah, tambah 2,000 yang baru masuk Islam. Itu satu-satunya peperangan yang jumlah Islam dan orang bukan Islam balance. Orang Islam pula bila balance, minta maaf, di kalangan sahabat ada di kalangan mereka yang kata tak apa, bawa tenang. Selalu kita perang, sikit pun kita menang, kali ini kita ramai.
Allah Subhanahu wa ta'ala cukup tak suka keyakinan yang salah macam ni. Merasakan kita mampu untuk buat sesuatu, ini bukan nilai orang Islam. Orang Islam dia selalu kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah. Menyerahkan kepada Allah dengan ikhtiar yang sepenuhnya, ini sifat orang Islam. Sabar ni bukan duduk tenang, nak buat macam mana sabar. Ni bukan sabar kata ulama putih asal. Sabar ni ikhtiar sungguh-sungguh, tapi serah yang bagi selesai semua Allah. Tuan-tuan, disebabkan oleh perkara tu, perkataan tu sampai kat telinga Nabi SAW marah. Kerana orang Islam tak pernah menang dengan bilangan tentera. Orang Islam menang dengan takwa. Nak menang lawan COVID-19 ni bukan hanya dengan SOP. Nak menang COVID-19 ni dengan takwa kan. Bangun tahajud malam, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Menangis sungguh-sungguh kata, ya Allah, kami rindu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu nak sembahyang rapat-rapat macam dulu. Kami rindu ya Allah, tolong kami ya Allah sebelum kami mati untuk kami sempurnakan balik sunnah. Tuan-tuan, doa menangis minta ke Allah. Mereka bergerak dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kerana mereka rasa ramai lengah perjalanan. Akhirnya golongan Taif menguasai Hunain. Kerana itulah permulaan peperangan Hunain, orang Islam kena teruk. Begitu juga yang berlaku dalam peristiwa yang kita nak baca pada malam ni dalam peperangan Uhud. Sayyidina Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Awfi al-Ansari ni, dia diamanahkan oleh Nabi menjadi amir, ketua kepada kumpulan pemanah yang Nabi tempatkan di atas Jabal Rumah. Kita pergi Uhud, kita tengok dua bukit. Dua bukit tu bukan bukit Uhud, itu bukit Rumah, bukit pemanah. Dulu dua-dua sama tinggi, tapi lah ni kalau pergi tengok satu rendah satu tinggi dah. Masya Allah, ramai orang naik kot. Asal ada orang buat balik tanah. Tak saya akan nampak ada orang buat balik tanah Uhud. Tuan-tuan, tanah haram buat balik. Ada orang buat masuk tanah bakar dekat dalam tanah. Dia kata syifa dia kata. Syifa lah, mana boleh buat balik. Tuan-tuan, Nabi SAW perintahkan 50 pemanah untuk duduk atas ni. Apa jadi Nabi pesan? Jangan turun. Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW memasang strategi dengan membentuk pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah ketua Sayyidina Abdullah bin Jubair. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk siap siaga di atas bukit Ainain dan berpesan kepada mereka agar jangan turun hingga meninggalkan tempat mereka. Tujuannya adalah untuk dapat melindungi kaum muslimin apabila ada serangan mengejut. Kenapa ditulis bukit Ainain? Tuan-tuan, kalau perasan pergi Uhud tengah hari, bas akan berhenti. Tuan-tuan nak pergi ke bukit kena lintas satu jambatan. Jambatan tu sebenarnya dibentangkan di atas satu wadi. Di Mekah dia sungai tak ada, dia ada lembah. Bila hujan, hak tu akan jadi sistem pemparitan. Di Madinah pun sama. Wadi tu luah besar dan dinamakan dengan Wadi Ainain. Di situlah tentera Sayyidina Khalid Al-Walid yang belum Islam masa tu bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Bila mereka perasan pemanah dekat atas bukit turun, mereka pusing. Wadi Ainain. Dan mereka sedar dekat atas bukit dah tinggal tak sampai 15 orang. Lebih separuh, bahkan dalam riwayat ni sebut hanya lebih kurang 10 orang saja tinggal. Ketika kaum musyrikin berjaya dikalahkan, ini pada round pertama, kaum muslimin lainnya meletakkan pedang dan persenjataan mereka lainnya di mana-mana semahu mereka. Mereka rasa mereka dah menang. Mereka letak pedang. Kerana apa? Kemudian sebahagian mereka mula mengambil rampasan perang. Tuan-tuan, hak ni tuan-tuan tolong highlight. Ghanimah, selalu orang kata ghanimah rampasan perang. Kita nak tukar sikit bahasa, kerana orang Islam tak pernah merampas. Bahkan ulama dalam sirah dia cukup hati-hati dalam bahasa ni. Ghanimah bukan harta rampasan perang, tetapi harta perolehan perang. So rampasan tu bahasa yang tak tepat.
Dia ialah harta perolehan perang. Lepas ni kalau dengar harta ghanimah, apa dia? Harta perolehan perang. Diperoleh kerana kemenangan dalam satu peperangan, maka harta tu bertukar jadi milik kita. Kemudian sebahagian pasukan pemanah berkata kepada sahabat yang lain, buat apa kamu diam di sini dengan tidak berbuat apa-apa? Bukankah kita telah mengalahkan musuh? Kerana nampak macam kalah dah. Abu Sufyan, tuan-tuan, Abu Sufyan yang mengetuai musyrikin ketika tu, bila tengok orang-orang Islam mula serang mereka rapat, mereka telah seolah-olah melarikan diri ke belakang. Sehingga pasukan pemanah yang ada di atas kata, kita tunggu apa lagi kat sini? Bukankah kita telah mengalahkan musuh? Sekarang ambillah harta rampasan seperti yang saudara kamu lakukan. Sebahagian mereka berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kamu untuk tidak meninggalkan tempat? Sebahagian yang lain berkata, bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah. Allah Ta'ala telah menghancurkan musuh dan kita telah mengalahkan musuh. Ini beza pandangan di antara sahabat Tabukin. Sahabat mau khilaf. Sebab tu bila kita khilaf, yang pertama yang paling penting berlapang dada. Jangan kena khilaf rosak hubungan silaturahim. Jangan kena beza pendapat pasal apa nama satu benda hukum cabang. Kita tak setuju atas satu pendapat kerana kita pegang pada pandangan yang lain, maka kita tarik muka dengan kawan kita. Allah Subhanahu wa taala cukup Allah meletakkan banyak ganjaran di atas menyatukan silaturahim. Sehingga kan kalau kita tengok, saya pernah cerita kat tuan-tuan kisah Sayyidina Hasan Al-Basri dengan Sayyidina Al-Imam Sayyidina Ibnu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang takwil mimpi. Allah, hilang pula ni. Imam apa tuan-tuan? Imam Ibnu Sirin. Al-Imam Ibnu Sirin sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Mereka pernah selisih pendapat tentang satu benda, satu hukum dalam agama. Imam Ibnu Sirin ni tuan-tuan, satu orang yang faqih dalam ilmu fiqh. Dia juga ahli ilmu takwil mimpi. Benda ni tak ada pada Imam Hasan Al-Basri. Bila Imam Hasan Al-Basri dengar, satu hari Imam Ibnu Sirin buka puasa kerana tangan dia luka. Imam Hasan Al-Basri kata, apa cerita ni? Tangan luka buka puasa. Dan kerana dia ambil dalil dalam Al-Quran, dan perkara yang membolehkan puasa dibuka apa dia? Safar, hujan, takut, uzur. Dan kita belajar bab fiqh 4 keadaan yang membolehkan kita jamak, kita tamam, dan bahkan marid, sakit boleh batalkan puasa. Lepas tu kena ganti. Imam Ibn Sirin batalkan puasa kerana luka. Kalau kita dengar pun pelik. Kalau anak kita buat kerja tu, kita lepuk kepala dia. Tapi Imam Ibn Sirin pegang pandangan tu. Jadi Imam Hasan Al-Basri tak setuju. Dia tarik muka, dia tak bersembang dengan Ibn Sirin lepas tu. Sehingga Allah Ta'ala nak datangkan balik, hubungkan balik silaturahim ni, tuan-tuan. Allah datangkan mimpi kepada Imam Hasan Al-Basri sampai dia tak faham apa makna takwil mimpi tu. Dia mimpi dengan satu mimpi yang pelik, yang dia tak pernah mimpi macam tu sebelum ni. Dia mimpi dia duduk dalam satu kandang, pegang tongkat, tak pakai baju, nampak dada. Mimpi itu berulang sampai dia jadi resah. Akhirnya dia panggil pelajar dia. Kerana dia tahu di kota Madinah ni tak ada orang yang lebih hebat dalam takwil mimpi lebih daripada Imam Ibn Sirin. Akhirnya dia kata kat pelajar dia, kamu pergi jumpa Imam Ibn Sirin, bagi tahu dekat beliau ada orang mimpi macam ni, jangan sebut nama aku. Malu, segan, kerana dia khilaf dengan Ibn Sirin. Maka pelajar dia pun pergi. Bila pergi ceritalah tentang mimpi tadi. Maka Ibn Sirin kata ni, beritahu dekat Imam Hasan Al-Basri, kalau dia mimpi jangan kata orang lain. So dia datang jumpa aku, kau nak tahu mimpi tu. Terkejut pelajar tadi tuan-tuan, balik beritahu, wahai imam macam ni. Ibn Sirin beritahu. Kata Imam Hasan Al-Basri, macam mana dia beritahu aku pula ni. Tuan-tuan, dia tekan ego dia. Dia cuba lapangkan dada dia. Ini orang yang alim, ini orang yang faham agama. Kerana agama dia mengorbankan perasaan. Ramai orang mengorbankan agama kerana perasaan. Kerana perasaan dia, agama dia korbankan. Kerana mengamuk kat satu orang tu, dia buat benda-benda yang dosa tanpa pedulikan Allah. Kerana stres, kerana emosi dia terganggu, pi clubbing, minum arak, ambil ekstasi, macam-macam benda, sak dadah untuk minta maaf. Dan kerana stres dengan suami, kerana stres dengan ahli keluarga, dia buat benda yang Allah larang. Orang mengorbankan agama kerana perasaan. Sahabat
tabi'in mengorbankan perasaan untuk agama. Imam Hasan Al-Basri tekan hati dia, pergi rumah Imam Ibn Sirin, Assalamualaikum. Ibn Sirin keluar sambut dengan senyuman marhaban, begitu gembira Imam Ibn Sirin. Berjabat tangan, mereka menggugurkan dosa, mereka peluk antara satu sama lain. Allah satukan hati mereka. Kata Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Ibn Sirin, apa makna mimpi itu? Kata Imam Ibn Sirin, wahai Imam Hasan, sesungguhnya kamu berada dalam kandang itu menunjukkan bahawa kezuhudan diri kamu. Khalifah menawarkan keduniaan kepada kamu, kamu tolak keduniaan dan kamu lebih selesa hidup dalam kesederhanaan. Itu ialah keadaan kamu dalam kandang. Yang kedua, kamu pegang tongkat kerana Allah nak tunjuk bahawa kamu memiliki keadaan syadid, kekerasan terhadap orang yang meremeh-remehkan hukum agama. Kamu orang yang keras untuk melawan orang yang meremehkan hukum agama. Kemudian kamu nampak dada, tak pakai baju, menunjukkan kamu ialah orang yang cukup berlapang dada dalam menerima khilaf daripada perbezaan pendapat. Masya Allah, lega Imam Hasan Al-Basri tuan-tuan dengar penjelasan Ibn Sirin. Dan masih satu benda lagi, wahai Ibn Sirin, aku nak tanya ni, macam mana kamu tahu aku pula yang mimpi ni? Sedangkan pelajar aku tak beritahu. Kata Ibn Sirin, demi Allah, bila aku dengar saja lelaki tadi datang cerita mimpi itu pada aku, dalam kepala aku tak ada orang lain dah aku fikir lebih layak bermimpi, mendapat mimpi macam ni lebih pada kamu. Punya sangka baik walaupun pada orang yang tak suka kita. Ini sifat orang Islam dan ini ialah hukum ataupun peraturan dalam perbezaan pendapat. Nak beza pendapat boleh, tapi jangan sampai tarik muka cakap benda tak elok, tulis status dalam Facebook, WhatsApp, hantar benda bukan-bukan. Tuan-tuan, sahabat duduk atas jabal rumah, tuan-tuan, beza pendapat. Ada yang kata, Nabi kata cuma jaga kat sini, tapi kita dah menang, boleh turun, pakat-pakat turun ambil ghanimah. Ketika itulah Sayyidina Abdullah bin Jubair memainkan peranan dia. Lalu ketua mereka Sayyidina Abdullah bin Jubair berceramah dengan berpakaian serba putih. Pertama, ia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat serta salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian ia mengajak sahabat yang lain untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan jangan melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengabaikannya. Lalu mereka berhamburan turun dari atas bukit mencari hasil rampasan perang. Tentukan yang tetap bertahan tinggal bersama Sayyidina Ibnu Jubair hanya beberapa orang sahaja. Jumlah mereka tidak lebih dari 10 orang. Di antara mereka ialah Sayyidina Harith bin Anas bin Rafi' radhiyallahu taala anhu. Mereka turun, kata ulama, bukan ingkar pada arahan Nabi, cuma tersalah faham dengan arahan Nabi. Kerana mereka sangka mereka dah menang. Suatu ulama kata, kita ni kalau tak faham agama teruk. Kalau salah faham agama lagi teruk. Tak salah tu dah teruk, tersalah tu dah teruk dah. Salah faham lagi teruk. Sebab tu minta dekat Allah ni, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Doa ni sangat penting. Jangan pernah tinggal doa ni setiap hari. Angkat tangan dan doa lah dalam tahajud dengan doa ni. Tuan-tuan, sehingga yang tinggal tak sampai 10 orang. Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Khalid Al-Walid yang belum Islam ketika tu melihat daripada belakang bukit Ainain, bukit rumah tadi, dan ia mengetahui bahawa pasukan pemanah hanya sedikit. Kemudian ia memacu kudanya yang diikuti oleh Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka berdua kemudian bergerak menuju tempat pasukan pemanah. Mereka membawa pasukan yang tinggal, kemudian mulai menyerang pasukan pemanah hingga tercedera. Lalu mereka menyerang Sayyidina Abdullah bin Jubair sehingga panahnya terjatuh. Tuan-tuan, bulan lepas kita cerita tentang Sayyidina Muqarrin, Ibnu Muqarrin, bulan lepas. Merupakan satu orang yang Nu'man bin Muqarrin ni penunggang kuda. Satu orang penunggang kuda dan dia syahid tergelincir kuda dalam perang Nahwan. Hari ini kita cerita pula tentang satu orang pemanah, pakar dalam bidang panah, yang lepas hebat dalam berkuda. Kuda panah ni sunnah yang cukup besar.
Kerana akhir zaman nanti pistol, sniper, shotgun, nuclear bomb semua habis. Balik masa tu yang perang kuda, panah, pedang. Kita agak-agak masa tu function tak function. Saya selalu tanya diri saya ni, kalau masa tu perang dengan Imam Mahdi ni tuan-tuan, kita pakai kuda, kita pakai panah, pakai perang, pakai pedang, function ke tak kita dalam tentera, tuan-tuan? Takut tak ada function. Nak jadi tukang masak kat belakang tu pun, masak pun tak apa nak biasa. Tak sedap pula masak. Entah apa function. Tahajud malam pun tak jaga. Astaghfirullah. Tak tahulah. Tuan-tuan, sebab tu muhasabah tu hari ni. Anak-anak muda kita sibukkan dengan benda-benda agama, kita sibukkan dengan kuliah-kuliah ilmu, kita sibukkan dengan sukan-sukan sunnah. Bukan senang naik kuda. Saya dah ambil 3-4 kelas ni. Tak boleh, tak mahir-mahir ni duk. Bayar pula pergi maib sebenarnya. RM70 45 minit bayar tu, bayar. Nak naik kuda. Nak rasa sahabat naik kuda, duk cerita sahabat perang dengan kuda. Set panah beli buat balik rumah, beli set-set panah. Target beli semua, bow, semua kawan hadiah pula bow lagi. Try tarik panah, la ilaha illallah, ingat senang, tarik tak kena, tarik Macam mana sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in saja nak ambil feel mereka. Sayyidina Abdullah bin Jubair dicederakan oleh tentera Sayyidina Khalid Al-Walid, sehingga mereka menyerang dia, jatuh panah-panah dia. Kemudian mereka menusuk dia dengan lembing sehingga tembus. Lalu mereka mematahkan sarung pedang milik dia, dan mereka telah membunuhnya. Sehinggalah Sayyidina Abdullah bin Jubair gugur sebagai syuhada di medan Uhud. Kemudian mereka telah menelanjanginya, mereka buka, cabut baju dia, hingga bentuknya menjadi sangat buruk, di mana anak-anak panah tertusuk di seluruh bahagian perutnya sehingga merobek antara pusat sampai ke kemaluannya. Tuan-tuan, kalau tengok jasad-jasad syuhada Uhud, semua dahsyat. Sayyidina Hamzah dirobek habis keluar jantung. Sayyidina Abdullah bin Jahsh dipotong telinga kanan, telinga kiri dan hidungnya. Sayyidina Mus'ab bin Umair diputuskan dua-dua tangannya. Sayyidina Abdullah bin Amr al-Haram dicincang muka dia. Sayyidina Abdullah bin Jubair, kita baca malam ni, dia kosok perut dia dengan panah sehingga berderai perut dia sampai ke kemaluannya. Tuan-tuan, ini harga Islam hari ini. Ini harga Islam. Seluruh dunia, duit yang kita ada takkan mampu bayar darah yang telah mengalir pada badan sahabat ni. Tak mungkin kita mampu bayar. Mereka bukan nak apa-apa pun. Sayyidina Abdullah bin Jubair syahid di jalan Allah, bukan harapkan ghanimah. Kalau dia nak ghanimah, dia pun boleh tinggalkan panah pedang dia, turun bersama para sahabat, ambil semua ghanimah kat bawah. Tapi mereka ialah orang yang mengorbankan harta dia, jiwa dia, masa dia, hanya untuk redakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ingat kalau arwah Ustaz Asri dulu, Ustaz Asri Rabbani, ada satu lagu yang saya bermain dalam kepala itu program dengan apa, kawan sahabat saya ke Kandar Izwan Automobil tu. Kami jemput Ustaz Fazli daripada Sabah tu. Dia bawa anak-anak murid dia, sebahagian daripada mereka ialah bekas ahli kumpulan Nada Murni. Tuan-tuan, kalau ingat ada lagu, bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan. Dia orang bila ada cahaya iman masuklah hati ni, hidup dia berubah. Cara dia tengok tak macam cara dia tengok dulu. Dia tengok dunia sekarang ni macam mana nak capai redha Allah, sehingga mata dia hanya melihat dengan seri kehidupan keindahan negeri akhirat. Tuan-tuan, ini kesan iman. Walaupun baru 3 tahun masuk Islam, Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bagi nyawa untuk agama. Kita dah 60-70 tahun Islam, apa yang kita dah bagi untuk agama. Saya dah 33 tahun Islam. Tahun ni masuk ni 29 bulan Oktober ni tepat 33 tahun. Dan 7 hari bulan Rabiul Awal, dan tepat 34 tahun. Dan tahun bulan Islam di awal setahun sikit. Apa yang kita dah buat untuk agama,
Apa yang kita dah bagi untuk kehidupan akhirat, untuk redakan Allah, sedangkan umat ni sedang mati satu persatu, tak kenal Allah di depan kita. Ada anak muda kita yang masih sibuk dengan arak dan judi sedangkan mereka Islam. Ada yang tak salat. Bila kita ajak salat dia kata tak apa, pergi dulu. Tak apa, nanti saya salat. Selesai waktu maghrib, tak salat juga Isyak. Isyak pun sibuk bersembang kawan duduk kedai makan. Melepak sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, baru balik rumah. Sampai rumah pukul 5 pagi, penat, tak apalah, set jam, setengah jam baring dulu. Setengah jam baring tuan, bukan kata setengah jam. Belah kali Aisyah pun tak semayang, subuh pun terlejak. Tuan-tuan, saya bukan cerita ni, cerita betul. Rumah-rumah bujang yang belum kahwin berimpun ramai-ramai, sembang daripada maghrib sampai ke subuh. Dan esok siang tidur separuh hari, tidur lepas subuh, bangkit sebelum maghrib, dan hidup malam, siang syahid. Tuan-tuan, ini realiti. Kalau tuan-tuan kita turun padang tengok keadaan anak muda, ini realiti anak muda kita. Agak-agaklah kalau sahabat tengok kita hari ni, tuan-tuan, ada abang main Lego. Abang main Lego, susun Lego cantik macam-macam, dia buat Lego, dia bina kemas Lego. Mai adik bongsu tengok Lego tu, dia hempuk habis Lego tu. Agak apa perasaan abang? Sahabat susun agama ni, sahabat bagi nyawa dan darah untuk agama ni, kerana kehidupan mereka, daripada sebahagian kehidupan mereka Allah turunkan asbab Al-Quran. Tuan-tuan buka kitab Al-Imam Asbabun Nuzul yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti. Tuan-tuan akan tengok kisah-kisah para sahabat yang telah menjadi asbab turunnya ayat ini, turunnya ayat itu. Kerana mereka agama ni Allah Subhanahu wa taala bangunkan. Sampai masa kita kecaikan, robohkan agama ni, agak apa perasaan sahabat? Kita kena buat sesuatu. Sebab kita baca itu sahabat ni. Sebab tu kita mengenangkan kehidupan mereka, bukan hanya nak jadi bedtime story. Kisah ni dah habis, minggu depan masuk kisah lain pula, dah kisah lepas pun kita dah tak ingat. Bukan ini maksud kita duduk pengajian ni. Maksud kita duduk pengajian inilah untuk memahami kehidupan mereka, menjejaki langkah kehidupan mereka, supaya sebahagian daripada kehidupan kita ikut seperti mana kehidupan mereka, supaya destinasi akhir kita bersama dengan mereka, dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu saya nak tutup dengan kisah Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai. Hidup dia 885 Hijrah. Makna dia jauh setelah wafatnya Nabi SAW, Allah lahirkan seorang ulama di kota Zabid, Yaman, yang bernama Syekh Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai. Tuan-tuan, kita orang Melayu selalu kalau Maulid Rasul kita selalu baca Al-Barzanji, Maulid Al-Barzanji. Sampailah kali anak-anak muda kita pun dah tak tahu, jom berzanji pula. Maulid tu Al-Barzanji, daripada Imam Al-Barzanji. Sekarang alhamdulillah Allah telah hadirkan di kalangan para habaib ramai yang masuk bersama dengan Diyaul Lami', bersama dengan Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai disusun oleh satu ulama yang cukup hebat, Al-Imam Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai. Pada tahun tu dia telah kumpulkan rombongan untuk tunaikan haji, dan mereka nak pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ke kota Madinah. Daripada Yaman menuju ke kota Madinah, jalan darat masa tu ambil masa 2 minggu. Siap jemaah dah nak berangkat, datang seorang budak umur 8 tahun lebih kurang. Kata Syekh, Imam, saya nak ikut sekali boleh? Imam Wajihuddin kata, kamu kalau ikut nanti susah jemaah. Budak kecil kan, satgi dia nak ke sana, dia nak ke sini, nak kawal dia susah. Dah kamu tak boleh ikut, kata Imam Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai. Tolonglah Imam, saya nak sangat ikut ni. Imam Wajihuddin tanya lagi, kamu nak ikut sebab apa? Wahai Imam, aku nak ikut kerana aku betul-betul rindukan Nabi SAW. Itu je alasannya. Budak umur 8 tahun rindukan Nabi SAW. Macam mana agak didikan mak ayah dia? Kita kata budak umur 8 tahun ni, mereka ni minat kartun, mereka suka tengok kartun. Tuan-tuan, siapa yang bawa mereka suka kartun? Kalau kita tak tunjuk kartun kat mereka tahu tak ada kartun.
Sebab kita memperkenalkan kartun kepada mereka. Sebab tu mereka main nak kartun, pakat-pakat tengok kartun. Anak saya pun jumpa YouTube, buka Sonic the Hedgehog, mana tahu, warna biru menentang landak. Daripada saya kecil sampai besar, benda tu dah ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, Syekh Wajihuddin kata, dah kamu merindukan Nabi pun kami tak bawa. Akhirnya mereka naik kenderaan, mereka pun bergerak ke Madinah. Sampai di kota Madinah, 2 minggu perjalanan. Syekh Wajihuddin turun, jemaah pun turun. Tiba-tiba budak tadi pun turun. Tuan-tuan, terkejut Al-Imam Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Dibai, macam mana kamu boleh turun sekali ni? Macam mana kamu boleh ikut kami ni? Kan tadi Syekh tak bagi. Syekh, saya minta maaf. Ketika semua orang naik dalam kenderaan, saya masuk dalam peti baju seorang jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh kata, aku tak heran kamu sampai sini. Yang aku heran ni, 2 minggu kamu duduk dalam peti tu, kamu makan apa? Syekh, kerinduan saya yang teramat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan lapar dan dahaga saya. Lupa lapar, lupa dahaga kerana kecintaan yang begitu hebat ini yang kita nak usaha, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu tak ingat benda lain lah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia pegang tanah. Dia kata, Syekh, dulu Nabi pijak tanah ni ke? Dulu Nabi pijak tanah ni ke? Syekh Wajihuddin kata, dulu Nabi pijak tanah ni. Tuan-tuan, dia cium tanah tadi. Dia letak tanah tu, dia jatuh dan dia meninggal dunia. Sampai hari ini dia dimakamkan di Jannatul Baqi', menjadi jiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta, kamu pasti bersama dengan orang yang kamu sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pun di kalangan para muhibbin, orang yang mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah Ta'ala terima kita pengorbanan tuan-tuan sekalian, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dalam kerisauan untuk sama-sama kita fikir macam mana nak bawa umat ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Sebelum saya tutup, saya nak iklan sikit tuan-tuan. Saya alhamdulillah hari ni baru siap kitab saya, kitab sulung. Saya susun 2 tahun. Tak siap-siap. Alhamdulillah ni pun siap. Itu pun saya rasa ada banyak benda lagi saya nak betulkan. Tapi kerana ada beberapa masjid yang push untuk guna, jadi saya baru siap. Dan insya-Allah kita akan habiskan dulu kita punya kitab apa nama Perjalanan Hidayah Umat. Ni kitab sirah juga, yang saya ambil daripada Ar-Rahiq Maktum, yang saya ambil daripada Al-Isabah, yang saya ambil daripada kitab apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sawarun min Hayatus Sahabah, Hayatus Sahabah karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Cuma himpunan yang saya buat lain sikit. Saya himpunkan keluarga para sahabat. Keluarga Sayyidatuna Hindun, anak dia, suami dia, ayah dia, pembantu dia. Kemudian keluarga Sayyidatuna Ummu Umarah, keluarga Sayyidatuna Ummu Sulaim. Kita nak tengok apa kesan iman kalau ayah beriman, kalau mak beriman, apa kesan ke anak-anak dan keluarga. Dan bagaimana mereka mengekalkan iman rumah tangga mereka, mencintai Allah dan Rasul. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tulis ni sebab kekurangan lah kita ni. Dan dengan kedaifan, kekurangan ilmu saya ni, saya cuma susun. Dan setiap kali saya baca rasa ada banyak ya salah. Tapi masya-Allah tuan-tuan, ini yang pertama. Dan saya dah bawa sikit lah dekat belakang sana. Harga dia kalau ikutkan RM25. Kerana inilah tempat pertama yang saya bawa malam ni. Sebab tadi baru ambil petang tadi, panas lagi. Saya sama tuan-tuan nak dan RM20 tuan boleh ambil lah tuan-tuan. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kerana kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan perempuan sekalian, insyaAllah. Dan kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan perempuan malam ni. Allah terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahibal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya أرحم
arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun Nabi dah wafat tinggalkan kami, sahabat dah syahid, banyak ramai kerana asbab hidayah untuk sampai pada kami. Ya Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, hati kami yang penuh dengan sangka. Kami bentangkan kepada Engkau sungguh-sungguh. Ya Allah, kami takut kalau kami mati bersama dengan daki dosa di akhirat nanti, apa nasib kami. Ya Allah, tolonglah terima taubat kami. Ya Allah, seperti mana Engkau telah terima para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Ya Allah, kami bentangkan segala kekurangan, kelemahan, kedaifan kami kepada Engkau. Ya Allah, manusia yang termulia baginda Nabi SAW pun merasakan diri baginda tak ada apa-apa apatah lagi kami. Ya Allah, umat yang terakhir daripada umat Nabi kami, yang mana banyak kesilapan dan dosa, tetap juga Kau bagi nikmat lebih apa yang kami, daripada apa yang kami minta dalam doa kami. Ya Allah, kami tak mahu apa-apa melainkan Kau redha pada kami. Ya Allah, cukup dunia Kau bagi pada kami. Kalaulah dunia ni merosakkan akhirat kami, Kau ambillah daripada kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan asbab kerosakan akhirat kami dibentangkan di depan mata kami atas dunia. Kami takut kami tergelincir sehingga di akhirat nanti kami tak bertemu jalan dengan Nabi kami. Ya Allah, wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit Kau sembuhkanlah, ada yang diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah, ada yang diuji masalah hutang Kau langsaikanlah, ada yang diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang Kau datangkan ujian musibah yang sampai hari ini belum ada jalan keluar. Wahai Allah, Kau mudahkanlah dengan keampunan dosa dan tingkatan darjat, dan Kau selesaikanlah masalah dengan kebaikan akhirnya untuk kami. Wahai Allah, kami tahu tak ada benda yang Kau bagi pada kami, pasti benda itu yang paling baik untuk kami. Hadirkanlah hati kami sabar dan redha serta syukur dengan apa yang kami dapat. Wahai Allah, kerana nikmat syukur yang Kau bagi itu yang paling mahal, lebih daripada dunia yang sedang kami kecapi. Wahai Allah, hidayah yang Nabi minta itu kami minta. Wahai Allah, Allahumma ya Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.